الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dihormati Nazir Masjid Kota Damansara, seluruh barisan AJK, para alim ulama, datuk-datuk, datik-datik, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan, merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Kita dikumpulkan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, hadirin hadirat, kita dapat melaksanakan solat berjemaah. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar Allah anugerahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita dalam kesibukan kita mencari rezeki. Tapi Allah masih berikan kelapangan kepada kita, yang mana Allah bukan berikan kepada semua manusia. Ramai mungkin di kalangan sahabat-sahabat kita, mereka nak bersama dengan kita, nak laksanakan solat berjamaah bersama dengan kita, tetapi Allah tarik nikmat lapang kepada mereka, menyebabkan mereka tidak mampu bersama dengan kita untuk melaksanakan solat berjamaah. Kita, Allahu Akbar, sangat beruntung, sangat bertuah kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tetamu kepada solat berjemaah. Ini yang sangat kita dambakan, ini yang sangat kita harapkan. Mudah-mudahan kita juga, hadirin para alim ulama, kita mampu menjadi tetamu kepada Ramadan pada tahun ini. Tinggal beberapa hari sahaja lagi, hadirin para alim ulama. Kalau kita kira, kalau kita hitung, Allahu Akbar, lebih kurang 23-22 hari lagi. Tak lama dah. Tak lama dah, hadirin para alim ulama, yang sering kali kita doakan. Imam-imam kita selalu doakan, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Tak baca dah fi Rajab, sebab Rajab telah pergi. Kita telah melepasi satu fasa. Rajab telah pergi berlalu, meninggalkan kita. Sekarang ni kita berada dalam fasa Sya'ban, dan kita harapkan, hadirin para alim ulama, wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita menjadi tetamu kepada Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan hadirin para alim ulama, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu kepada Ramadan. Allahu Akbar. Untung kita, hadirin para alim ulama, kalau kita dipilih oleh Allah Ta'ala pada tahun ini. Lebih-lebih lagi, hadirin para alim ulama, tahun ini insya-Allah kita akan solat dekat-dekat lah. Kita harapkan, kita doakan supaya mudah-mudahan orang yang marah sangat laksanakan solat berjarakkan tu, mereka orang yang lebih aulah. Betul tak? Marah. Kalau dulu sebelum ni mungkin boleh 4 sah 5 sah sebab penjarakan. Bila makin dekat, kalau orang tak ramai, mungkin 2 sah ataupun 3 sah sahaja.
kita harapkan hadirin para alim ulama keluarlah, mungkin orang yang jemaah-jemaah khususnya yang berdekatan di Masjid Kota Damansara ni, datanglah solat berjemaah. Jangan takut. Kerajaan kita umumkan kita akan beralih kepada satu fasa endemik lah. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan takut lah. Maknanya hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, kita nak melangkah ke satu fasa untuk kita masuk ke dalam yang dinamakan sebagai syahrul syuhud, syahrul Ramadan. Penghulu kepada bulan ni, bulan Ramadan yang akan kita masuk tinggal beberapa hari sahaja lagi. Preparation perlu kita laksanakan. Untuk kita berada pada bulan Ramadan ni, kita kena buat preparation. Apa preparation yang perlu kita ada untuk menjadi tetamu kepada Ramadan ni? Yang pertama apa? Ilmu. Ilmu ni Allah Akbar, sangat penting. Sebab ada ramai mungkin di kalangan pada masyarakat kita, mereka menjadi tetamu kepada Ramadan tanpa ada ilmu. Tanpa ada ilmu, hakikatnya mereka akan futur. Mereka ni hamasah mereka, semangat mereka hanya tinggal beberapa hari sahaja. Letih. Pacik kali kita, haji kali kita letih. Minggu pertama, hari pertama letih. Nak kena kawal masyarakat kita ni, nak kena kawal jemaah kita ni. Kadang-kadang jemaah kita tak tahu daripada mana datang. Kita tak nak hadirin para alim ulama tanpa ilmu kita beribadah kepada Allah Ta'ala hanya apa? Seminggu sahaja. Kita tak nak. Sepatutnya kita perlu berterusan. Sebab Ramadan ni sebulan, bukan Ramadan seminggu. Ramadan sifat dia Allah berikan sebulan, 29 hari ataupun 30 hari. Kalau kita tak ada ilmu, tak memiliki preparation ilmu untuk menjadi tetamu Ramadan, takut-takut kita hanya beribadah hanya seminggu pertama sahaja. Maknanya hadirin para alim ulama, kena belajar, kena ada ilmu kita beribadah kepada Allah Ta'ala ni. Kalau tak ada ilmu, takut amalan yang kita laksanakan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut apa? Solat isyak tak datang berjemaah, tapi tarawih datang. Itu masalah juga tu. Masalah juga. Solat berjemaah tak datang, isyak tak datang, bahkan isyak tak datang, tapi tarawih datang. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Penting hadirin para alim ulama kepada ilmu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ni yang menyebabkan sah ataupun tidak sah solat kita. Yang kedua hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, kena pastikan hadirin kita ni sentiasa sihat wal afiat. Sentiasa sihat wal afiat. Kita minta Allah lindungkan kita ni daripada apa? Daripada Covid lah. Ini penyakit yang berbahaya, penyakit yang menghinggapi diri kita ni. Kita doakan supaya Tuan Nazir kita Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Semalam dimaklumkan Tuan Nazir kita positif. Kita doakan supaya masyarakat kita, jemaah kita yang positif Allah berikan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan. Maknanya kita mengharapkan hadirin para alim ulama, kita ni amal lah, nak makan habatus sauda ke, makan madu ke, supaya ni kita kekal sihat. Kekal sihat untuk apa? Untuk kita nak buat amalan yang sangat besar, yang sangat berat ni, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Yang ketiga hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sesekali kita lekang daripada lidah kita, daripada mulut kita ni, membasahi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah berikan kesempatan kepada kita, berikan peluang kepada kita, bahkan Allah berikan nikmat sihat kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi juga kalau Allah berikan kesempatan kepada kita, dalam masa yang sama Allah tarik nikmat sihat kepada kita. Kita jadi tetamu Ramadan,
Tapi dalam keadaan tak sihat kita, nak ibadah pun tak boleh. Allahu Akbar, rugilah. Mari kita doakan kepada Allah Ta'ala, Allah berikan nikmat sihat kepada kita, bahkan Allah berikan peluang kepada kita menjadi tetamu kepada Ramadan. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, kita sambung pengajian kita, perkongsian ilmu lah. Bukan saya nak mengajar, saya diamanahkan oleh pihak AJK supaya Lajnah Pemuda kena ada satu slot berkongsi ilmu lah, berkongsi ilmu pada masyarakat. Bahkan orang yang mengajar ni, orang yang menyampaikan ilmu ni, sebenarnya dia memperingatkan diri dia. Kita kena letakkan dalam diri kita ni, dalam kita berkongsi ilmu, sebenarnya kita mengajar pada diri kita. Kenapa saya katakan begitu, hadirin para alim ulama? Orang yang bercakap ini, suara yang keluar daripada mulutnya, telinga mana yang paling hampir? Telinga yang bercakap lah. Maknanya dia memperingatkan diri dia, dia sentiasa muhasabah untuk dirinya. Hadirin para alim ulama, tajuk yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah berkaitan dengan kitab kita Hadis Jalan ke Syurga. Tajuknya berkaitan dengan mengerjakan sujud tilawah. Mengerjakan sujud tilawah yang sering kali kita laksanakan, yang sering kali kita lakukan pada hari apa? Kebiasaan pada hari Jumaat tu lah. Hari Jumaat yang kita laksanakan sujud dalam apa? Solat fardu subuh pada hari Jumaat tu. Sebab kalau kita tengok dalam kitab Tanwirul Masalik karangan Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, pada fasal menyatakan sujud tilawah dan sujud syukur. Kata Tuan Guru, sujud tilawah sunnatun lil qari. Sujud tilawah ni sunat bagi siapa? Bagi pembaca. Kita yang membaca ayatul Quran, bila mana kita membaca surah yang mengandungi sujud tilawah, maka pada saat itu disunatkan kepada kita untuk apa? Sujud tilawah. Ada syarat-syaratnya lah, akan disebutkan dalam kitab Hadis Jalan ke Syurga ni. Siapa lagi orang yang disunatkan untuk sujud tilawah ni? Kata Tuan Guru Syekh Mustafa Bugha ni, wal mustami'i was sami'i. Yang kedua, orang yang terdengar bacaan Al-Quran dan pendengarnya. Disunatkan kepada kita, contoh ni nak masuk Ramadan ni, kita bertadarus Al-Quran bersama dengan rakan-rakan kita. Bila mana dibacakan ayatul Quran, ada ayat yang mengandungi sujud tilawah, disunatkan kepada kita, walaupun bukan turn kita baca time itu contoh apa? Imam kita baca, kita dengar, disunatkan kepada kita untuk kita sujud. Bahkan kita tak baca, tak join sekali pun, wasami' dan pendengarnya. Maknanya kalau kita tak join sekali pun dalam tadarus Al-Quran, kita mungkin kita duduk tepi, kita dengar ayat itu dibacakan, ayat apa? Ayat tilawah itu dibacakan, maka disunatkan juga kepada kita untuk sujud tilawah. Nanti kita akan bincang apa kelebihan dia, pahala dia. Allahu Akbar, sangat besar. Sangat besar pahala dia. Kadang-kadang kita tak ambil iktibar, tak ambil tahu amalan yang kita laksanakan ini ada sandarannya, ada pahalanya, ada fadilatnya. Kadang-kadang kita tak baca. Tapi adalah dalam kitab Al-Adhkar, kalau kita boleh rujuk, kalau kita baca Al-Quran sampai kepada ayat tilawah, kita juga dibolehkan membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar.
Tapi pahalanya tak seperti mana kita dapat. Tak seperti mana kalau kita sujud tilawah ni, dia punya pahala dia apa? Syaitan akan menangis akan perbuatan kita. Tapi kalau kita baca subhanallah walhamdulillah, maknanya syaitan tak menangis akan perbuatan kita tu. Boleh kita buat macam tu. Tapi kata Ustaz, Tuan Guru Ustaz Zamri bin Hashim, mungkin dalam kitab Al-Azkar, Iman An-Nawawi mengatakan mungkin itu dikhususkan kepada mereka yang tidak ada wuduk sebagai contoh. Baca Quran dalam keadaan tak ada wuduk. Sebab dia ada syarat dia, ada adab dia untuk kita sujud tilawah ni. Ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi. Dan dalam kitab ni ada sebut sikit lagi, kita baca sebelum kita bacakan kitab hadis jalan ke syurga ni. Wa yasjudul musalli al-munfarid wal imam li qiraati nafsihi fa in sajada li qiraati ghairihima batalat salatuhuma. Kata Syekh Dr. Mustafa Bura ni katanya, orang yang sembahyang seorang diri dan menjadi imam disunatkan sujud bagi bacaan mereka sendiri. Jika mereka sujud kerana terdengar bacaan orang lain, maka solat mereka menjadi batal. Makna disunatkan kepada kita kalau jadi imam, kita sunat untuk sujud tilawah. Bahkan kalau kita imam sujud, makmum tak sujud, batal makmum tu. Tapi kalau imam tak sujud, contoh solat apa? Solat subuh pada hari Jumaat tu. Baca surah Sejadah, imam dia tak sujud. Tak sujud. Tapi makmum sujud, batal juga. Dia mendahului imam. Kena ikut imam. Innama ju'ilat iman liutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Bukan kita jadi makmum kita lawan imam. Kalau nak lawan imam, kena pastikan kena jadi imam. Maknanya hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, kita tengok satu hadis, apa kelebihan, apa fadilatnya kita laksanakan, kita kerjakan sujud tilawah ini. Walaupun kecil, nampak macam ringan je, senang je nak buat, tapi fadilatnya, kelebihannya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surah apa, kalau dalam juzuk amma tu surah apa? Dia ada dua tempat. Antaranya surah At-Tin apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di hujung satu lagi surah Wailul lil mutaffifin apa? Ada dua tempat disunatkan kepada kita sujud tilawah. Kalau juzuk amma tu, maknanya bila kita berjumpa ayat tersebut, pesan kepada isteri kita, pesan kepada anak-anak kita, ajar mereka supaya sujud tilawah. Sebab Allah Akbar, pahala dia sangat besar. Kita lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam sajdata fasajada i'tazala asyaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar, rawahu Muslim. Allahu Akbar. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia membaca ayat yang mana disunatkan untuk sujud tilawah, lalu mereka sujud,
syaitan akan lari, menyendiri dan menangis. Syaitan berkata, alangkah celakanya, alangkah ruginya manusia disuruh sujud lalu mereka melakukannya, maka mereka akan mendapat syurga. Aku pernah disuruh sujud tetapi aku enggan, maka aku mendapat neraka. Allahu Akbar. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, fahamlah kepada kita. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, amalan yang sangat kecil, amalan yang sangat ringan, tapi pahalanya sangat besar. Syaitan ni menyendiri, melarikan diri, menangis melihat hamba Allah Ta'ala saat ketika mana dia membaca ayatul Quran. Waktu mana dia baca ada ayat tilawah, bahkan dia dengar orang baca, dia mendengar bacaan sahabat-sahabatnya, lalu dia sujud tilawah. Sujud tilawah pada saat itu apa? Syaitan menyendiri, melarikan diri, bahkan menangis syaitan melihat perbuatan kita. Kita sujud dah. Sujud, bahkan sujud tilawah, bahkan apa? Kita baca apa? Sajada wajhiya lilladzi. Yang kita selalu kita baca tu. Ini yang perlu kita ajarkan kepada isteri kita, anak-anak kita. Bila jumpa ayat tilawah ni, sebab ayat tilawah ni senang je. Dia ada tanda macam rumah tu, dalam Al-Quran tu. Dia ada beberapa tempat. Dalam kitab ni disebutkan ada 14 tempat dalam Quran tu. Dalam 114 surah ada 14 tempat yang mana bila mana kita bacakan, jumpa ni, disunatkan kepada kita untuk kita sujud tilawah. Pahala dia sangat besar. Menangis syaitan. Kita ni kena lawan syaitan, kena buat syaitan menangis. Antara benda-benda yang boleh kita laksanakan supaya syaitan ni menangis, antaranya apa? Kena baca, banyakkan kita membaca Quran dekat rumah kita. Sebab Nabi kata apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu ni seperti apa? Maqabir, kubur. Maqabir ni jangan kita jadikan rumah kita seperti kubur. Sebab kubur ni tempat dia apa? Sunyi. Tak ada alunan bacaan Al-Quran, bahkan tak ada apa? Tak ada televisyen, tak ada astro. Jangan kita jadikan rumah kita ni seperti kubur. Sebab masyarakat kita ni kadang-kadang, hadirin para alim ulama, dia sinarkan rumah dia bukan dengan sinaran apa? Ayatul Quran. Nabi kata zuyyina libuyutikum bis-shalah. Hiasilah rumah kamu dengan apa? Dengan kita bis-shalah, dengan kita laksanakan solat sunat bagi lelaki lah. Wa tilawatul Quran, dan kita jadikan rumah kita ni tempat apa? Kita baca Quran. Kalau kita jadikan rumah kita tak ada bacaan Al-Quran, Nabi kata seolah-olah rumah kita seperti kubur. La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru. Sesungguhnya syaitan ni akan melarikan diri. Allazi yaqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan ni dia akan melarikan diri daripada rumah allazi yaqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan ni dia akan berkecamuk melarikan diri yang mana dalam rumah tersebut ada dibacakan kepadanya suratul Baqarah. Sebab tu kalau orang tanya kita, kalau nak naik rumah baru apa yang perlu kita buat? Kita pun kambing ke? Kambing teguh kita. Kalau orang tanya pendapat kita, cadangan, kalau naik rumah baru buat apa? Kita pun sembelih kambing ke? Yang Nabi suruhkan kita laksanakan adalah baca suratul Baqarah. Bukan bermakna kita baca sekali harung tu habis. Sebab surah Baqarah ni dia mengandungi apa?
2 poin lebih juzuk tak apa. Satu juzuk ni sejam kalau baca cepat. 10 20 pp je apa. Lebih kurang 50 page lebih. Surah Baqarah ni. Kalau tak mampu kita baca satu hari, baca 3 hari tak apa, satu hari bacalah 4 muka surat. Supaya rumah yang kita naiki, rumah yang kita duduki tu ada dibacakan padanya suratul Baqarah. Kita ni hadirin para alim ulama, rumah kita sering kali dibukakan macam-macam yang menyebabkan malaikat pun takut nak masuk rumah kita. Tapi Nabi kata apa? Alladhi yaqra'u fihi inna syaitan yanfiru. Syaitan akan melarikan diri. Alladhi yaqra'u fihi suratul Baqarah. Allahu akbar. Maknanya kalau rumah kita hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, tidak pernah sekalipun kita membaca suratul Baqarah, malam ni yang dengar dekat rumah kita pun kalau boleh kita bacalah, usahalah baca surah Baqarah ke Quran, apa-apa surah ke, supaya rumah kita menjadi bersinar, rumah kita bukan menjadi kubur, seperti kubur gelap je. Dan Nabi kata apa? Nabi kata, syaitan berkata, alangkah celakanya manusia ketika mana dia disuruh sujud lalu mereka, maknanya maka mereka melakukannya, maka mereka akan mendapat syurga. Aku pernah disuruh sujud tetapi aku enggan, maka aku mendapat neraka. Sebab syaitan ni dia pernah disuruhkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Sujud, tapi tak sujud dia, enggan dia. Seperti mana surah yang dibacakan kepada di awal tersebut, kata Allah, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Kata Allah, sungguh kami telah ciptakan kamu, kemudian membentuk tubuh kamu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Nabi Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk kepada mereka yang bersujud. Dia tak tergolong dalam kalangan orang yang sujud lah. Itu dia menyesal. Aku dulu pernah disuruh untuk sujud tapi tak sujud. Allah tanya, qala ma mana'aka alla tasjudu idh amartuk. Apa yang menyebabkan, wahai iblis, apakah yang menyebabkan menghalang kamu daripada sujud? Sujud kepada Nabi Adam, sujud kepada Allah Ta'ala. Lalu dia katakan, iblis katakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masakan boleh, masakan tidak aku nak sujud kepada Nabi Adam, sedangkan ciptaan aku ini jauh lebih mulia, jauh lebih mulia. Aku ni ciptaan aku ni lebih hebat. Ada sifat takabur. Sifat takabur itu ya hadirin para alim ulama, masyarakat kita, mereka yang tidak melaksanakan solat, mereka ada sifat takabur, sifat angkuh. Ni sayang kepala dia ni, yang dikatakan kepala dia mulia sangat, kepala dia tak nak sujud, tak nak bersama dengan kita laksanakan solat ni. Sebab dia rasa mulia. Sebab ni memang kepala kita ni mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah apa? Surah At-Tin. Sesungguhnya kami jadikan manusia ni sebaik-baik ciptaan. Ciptaan manusia ni jauh lebih baik, sempurna daripada ciptaan binatang dan sebagainya. Tapi kena ingat hadirin para alim ulama, balhum adall. Allah sebut, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am
Bahkan mereka ni jauh lebih apa? Kal an'am, lebih binas. Ulaika kal an'am bal hum adal. Bahkan mereka jauh lebih teruk daripada binatang ternakan. Sebab apa? Sebab tak sujud pada Allah Ta'ala. Sebab merasa diri hebat, tak sujud, tak solat. Ni salah ni. Sebab tu waktu kita solat, hadirin para alim ulama, kita dambakan diri kita pada Allah Ta'ala. Kita apa? Kita meletakkan kepala yang mulia tu, Allahu Akbar, mulia kepala kita. Tapi waktu mana kita sujud, Allahu Akbar, nampak apa? Kita menaikkan punggung kita tu, tempat hina, tempat buang najis tu. Tapi waktu tu kepala kita berada di bawah. Allahu Akbar. Itu sifat orang yang beriman pada Allah Ta'ala je. Sifat orang yang tak solat, orang tak semayang, itu dia angkuh. Dia rasa dia hebat. Allahu Akbar. Sama seperti syaitan ni lah, iblis ni. Aku dulu pernah disuruh oleh Allah Ta'ala untuk sujud, tapi aku tak sujud. Menyesalnya aku. Jangan kita jadi manusia yang menyesal bila mana kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Tak sujud, tak solat. Sebab tu kena ajak masyarakat kita. Bukan tugas saya je, bukan tugas AJK, bukan tugas para asatizah je mengajak masyarakat untuk mendirikan solat. Kita semua, kita yang diberikan kefahaman agama ni, kita ajak masyarakat kita, anak-anak muda kita. Dia tak datang masjid, kita turun pada lapangan, turun kepada mereka. Sebab anak-anak muda kita ni bukan malas, jarang-jarang payah nak datang ke surau, nak datang ke masjid ni. Sebab tu kita nak kena ambil peluang pada hari Jumaat, waktu mana ramai tu, kita bagi pencerahan, bagi kuliah. Ni Ramadan akan datang ni. Mana pihak masjid kena adakan kuliah. Bukan orang tu nak datang masjid, nak semata-mata semayang. Kena selitkan dengan pencerahan. Kamu ni kalau boleh, hadirin para alim ulama, kalau boleh kita ni solat kita ni ramai seperti malam pertama pada bulan Ramadan. Baru Yahudi takut. Ni ramai ni dia tak takut Yahudi. Bila Islam nak menang kalau ramai ni je? Sepatutnya masjid kita diimarahkan seperti mana imarah pada hari Jumaat. Tak apalah, solat di surau masing-masing pun biar penuh surau tu. Barulah Yahudi pun gentar, takut kepada orang Islam. Tapi yang datang ramai ni sahaja. Allahu Akbar. Orang yang melihat tu. Maknanya hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, kita jangan jadi seperti apa? Seperti iblis ni. Menyesal, lari tengok orang sujud. Bahkan waktu mana kita dengar Ustaz Nazmi Karim cerita tadi, bagaimana Nabi melihat satu golongan manusia yang berat kepalanya ni. Berat kepala untuk apa? Sujud kepada Allah Ta'ala ni. Satu golongan manusia, Nabi kata pelik, aneh betul manusia ni. Kenapalah dia pecahkan kepala dia? Kita sanggup tak ambil kepala kita ni hantuk kat dinding? Tak sanggup kita, sakit. Tapi golongan ini Nabi lihat, dia pecahkan kepala dia sampai terburai otak dia. Allahu Akbar. Waktu mana terburai otak dia, kepala dia pecah, Allah jadikan, Allah kembalikan seperti sedia kala asal, pecah lagi. Hai Nabi kata, wahai Jibril, ya Jibril, man haula ya Jibril. Wahai Jibril, siapakah golongan ini? Siapakah gerangan manusia ni? Yang tolol ni. Kenapa dia pecahkan kepala dia? Tak cerdik betul. Itu ayat-ayat orang muda. Kenapa dia buat macam ni? Lalu Jibril kata, haula illazi tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Kita boleh tengok dalam kitab apa? Al-Anwar Al-Bahiyah. Kitab ni perincian tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Jelas kalau kita baca kitab ni. Kata Jibril apa? Golongan ini adalah mereka yang berat kepalanya, payah kepala dia ni. Untuk apa? Untuk melaksanakan solat yang diwajibkan kepada mereka. Kita tak cakap perkara sunat, solat qabliyah, ba'diyah. Yang kita cakap ni, yang Jibril cakap ni, solat 5 waktu tu. 5 waktu pun tak buat. Takkan nak buat solat sunat? 5
5 waktu pun payah nak buat. Allahu akbar. Kalaulah kita ni, Allahu akbar, 50 waktu macam mana tak tahu. Kalaulah kita ni Nabi Musa tak nasihatkan, tak berikan galakan kepada Nabi, pergilah bertemu dengan Allah Ta'ala, minta pengurangan. Sebab tu Ustaz apa dalam satu dari Hakim dia kata ni, kita ni kena sangat berterima kasih kepada Nabi Musa. Nabi Musa lah suruh Nabi minta pengurangan daripada 50 pada 5 tu. Kita kena berterima kasih. Kalau tak jenuh kita 50 waktu, jenuh kita 5 waktu pun, penat lah tak datang. Allahu akbar. Itu balasan mereka yang sukar untuk sujud, payah untuk sujud, berat kepada dia untuk sujud. Ni kita cerita bab sujud tilawah ni, sujud 5 waktu pun payah masyarakat kita. Kita cerita berkaitan dengan fadilat, kelebihan sujud tilawah. Sujud 5 waktu ni pun kadang-kadang, ya Allah, ya Tuhanku. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, kita ni kita kena fahamkan masyarakat kita, bahkan anak-anak muda kita lah, kena ajak mereka balik kepada agama. Apa bunyi? Ketua imam kita kata kita kena Bilal, kita kena maklum. Allahu akbar. 3 minit lagi, 2 minit lagi, panjang lagi tak baca lagi dia punya apa ni, tak baca keterangan ni. Allahu akbar. Tak apalah, janji kita dapat, kita tahu apa kelebihan sujud tilawah ni. Syaitan lari, bahkan syaitan menyesal, kenapa lah aku dulu pernah disuruh untuk sujud, aku tak sujud. Waktu mana kita sujud, apa bacaan yang perlu kita baca, disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'anil bil lail sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita hafal tak? Kita hafal dah. Anak-anak kita hafal. Tapi nak baca tak tahu bila anak-anak kita. Kita kena maklum lah. Lepas ni jumpa saja ayat tilawah, sujud kita. Tak payah sebab kita baca Quran, waktu kita pegang Quran kita dah ada wuduk lah. Hadap kiblat. Nak bunyi lah. Tak apa nak macam mana bunyi. Habis seminit lagi boleh, seminit lagi. Minta. Seminit saja dia. Dalam Quran ni dia ada 14 tempat. Tapi waktu mana kita nak buat sujud tilawah tu, syarat dia yang pertama kena sujud, duduk hadap kiblat, kena bagi salam, tak payah baca at-tahiyat. At-tahiyatul, bagi salam tu mudah je. Mudah saja. Tapi pahala dia Allahu akbar sangat besar. Nak baca perincian dia banyak lagi. Cumanya fahamlah kepada kita, bila mana kita baca Quran, ada ayat tilawah, laksanakan. Pahala dia apa? Syaitan menangis akan perbuatan kita. Tu syaitan menangis. Yang kedua, syaitan melarikan diri. Bahkan syaitan dia akan menyesal. Kita kena berperang dengan syaitan ni. Kita kena perang dengan syaitan. Supaya syaitan tak ganggu kita. Jadi sekadar itu sahaja, sedikit perkongsian, bukan ceramah, bukan kuliah. Saya tak ada ilmu, saya budak lagi, muda lagi. Semuanya berkongsi ilmu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat. Kita ada ilmu, balik ni kita dah tahu dah. Bagi tahu isteri kita, bagi tahu anak-anak kita, bagi tahu jiran kita. Bagi tahu jiran kita. Sebab takut kita nak masuk syurga nanti. Kamu kena tahan dulu. Sebab kamu tak pernah bagi tahu jiran, masyarakat ni, tak ajak masyarakat kita kembali kepada agama. Sebab tugas kita ni da'i ilallah, ajak masyarakat kembali kepada agama. Itu tugas kita semua. Bukan tugas saya seorang je, AJK. Tugas kita bersama. Jadi sekadar itu sahaja apa yang saya kongsikan ini. Kebaikannya bukan untuk tuan-tuan, sebaliknya dia kembali kepada saya yang bercakap ni. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada kita semua. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Apa yang kurang datang daripada kelemahan diri saya
mohon maaf, mohon ampun, supaya kita masuk jadi tetamu Ramadan dalam keadaan bebas kita daripada dosa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.